Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah muslimin, hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah SWT pada hari ini, insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan hari Jumaat yang keempat, anjuran Surau Khalid Al-Walid, IPK Selangor, Seksyen 9, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadir bin Haji Jul, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ini adalah kuliah kali yang kedua. Kali pertama pada bulan Julai yang lalu, yang mana kita telah masuk kepada bab yang pertama, yang mana Ustaz Mahathir cuba meleraikan kekeliruan sebahagian dari umat Islam berkaitan tentang masalah bid'ah. Jadi dalam kuliah lalu kita telah terangkan takrif bid'ah yang secara asasnya kalau dari segi bahasa, ihdatsu syai'in ma lam yakun, membuat satu perkara baharu yang dahulunya tidak ada. Tak kisahlah ya, sama ada dalam urusan dunia atau dalam urusan agama, itu perkara yang baik atau perkara yang buruk, asalkan dahulunya tidak ada, baru dilakukan, namanya bid'ah. Kemudian dari segi syarak, ya, kita lihat takrif dari segi syarak, walaupun ulama mempunyai dua pendekatan yang berbeza, tetapi natijah akhirnya sama. Pendekatan yang pertama umum, iaitu apa sahaja perkara baharu yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara baharu itu dinamakan bid'ah. Lalu dilihat selepas itu, adakah ianya selari dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bercanggah. Kalau selari, dibenarkan untuk kita lakukan dan diistilahkan sebagai bid'ah mahmudah, perkara baharu yang terpuji, ataupun bid'ah yang hasanah, perkara baharu. Kenapa? Kerana tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasanah baik. Kenapa? Kerana selari dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara sekiranya didapati bercanggah dengan ajaran Nabi SAW, melanggar hukum Islam, maka itu diistilahkan bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Kenapa bid'ah? Kerana baru, tak ada zaman Nabi. Dan kenapa buruk? Kerana melanggar hukum syarak. Atau dinamakan juga bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang terkeji. Sementara ulama pendekatan yang kedua, mereka mengkhususkan perkataan bid'ah itu hanya kepada perkara baharu yang tidak disokong oleh dalil. Sementara perkara baharu yang disokong oleh dalil, yang itu tidak dinamakan bid'ah. Jadi yang tidak dinamakan bid'ah di sisi ulama kumpulan yang kedua inilah yang sebenarnya dinamakan bid'ah hasanah oleh ulama pendekatan yang pertama. Jadi sama sepakat, tidak semua perkara baharu yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu haram dilakukan. Ada yang haram, ada yang selari dengan dalil,
selari dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu tidak haram. Yang tidak haram itu tak nak namakan bid'ah pun boleh, nak namakan bid'ah hasanah juga boleh. Ya, hanya istilah sahaja. Ya. Kemudian kita telah terangkan dalam kuliah yang lalu bahawa di kalangan ulama salaf, semisal Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, membahagikan bid'ah kepada dua. Imam Syafi'i menjelaskan bid'ah dengan ringkas tetapi jelas. 3 poin sahaja selesai kefahaman tentang bid'ah. Poin yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah, perkara baharu itu 2 jenis. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis itu terpuji, maknanya elok, dan satu jenis lagi terkeji, maknanya buruk. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Makna perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, kena dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bid'ah yang demikian itu terpuji, dan mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bid'ah sedemikian adalah terkeji. Selesai. Macam mana nak tahu bid'ah itu selari atau tidak dengan ajaran Nabi SAW? Sedangkan Nabi SAW sudah wafat. Ya, ada orang petikaikan begitu. Dia kata zaman Nabi SAW, okeylah kalau sahabat-sahabat Nabi buat benda baru, nanti Nabi SAW akan beritahu benda baru tu okey ke tak okey. Sekarang Nabi SAW dah wafat. Kalau kita umat Islam buat benda baru, Nabi SAW dah tak ada untuk beritahu okey atau tidak okey. Nah, maka jawapannya, nak tahu sama ada perkara baharu itu selari atau tidak dengan sunnah Nabi SAW, itu jatuh di atas bahu para ulama. Kerana al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris kepada para nabi, jelas bukan mewarisi harta benda ataupun dinar dirham, tetapi mewarisi ilmu daripada para nabi. Maka demikianlah ulama itu mewarisi tugas para nabi menerangkan hukum hakam kepada umat. Baik, selesai. Jadi pembahagian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini telah disokong hampir oleh semua ulama-ulama yang lain. Cuma ada juga ulama, iaitu misalnya Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, yang dikenali sebagai Sultanul Ulama, sultan kepada para alim ulama. Walaupun beliau bersetuju dengan pembahagian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau membawa pembahagian yang lain. Jadi ada orang sangkakan ini khilaf. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam khilaf dengan Imam Syafi'i. Sebenarnya tidak khilaf. Imam Izzuddin bin Abdul Salam setuju dengan Imam Syafi'i bahawa perkara baharu diukur dengan sunnah Nabi SAW. Kalau selari maka baik, boleh dilakukan. Kalau bercanggah maka buruk, tidak boleh dilakukan. Cuma Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam bertanya soalan yang berbeza. Maka bid'ah itu terpecah mengikut pecahan yang berbeza. Saya bagi contoh ya. Kalau misal kata malam ini kita buat survey sikit, yang datang ke kuliah maghrib malam ini berapa orang lelaki, berapa orang wanita. Jadi nanti kita akan dapat 2 senarai, kerana soalannya berkenaan dengan jantina, lelaki, wanita, ada 2. Tetapi kalau malam ini kita buat survey, kita tanya soalan lain. Kita tanya nak tengok ya, jemaah yang datang kuliah maghrib malam ini berasal dari negeri mana, birthplace dia di mana. Yalah sekarang ramai duduk di Shah Alam, tapi tempat lahir mungkin berbeza. Ada yang lahir di Kedah, ada yang lahir di Johor, ada yang lahir di Kelantan, di Pahang dan sebagainya. Tiba-tiba kita dapati ada 5 senarai negeri yang berbeza misalnya. Adakah orang yang berbeza? Tidak, orang yang sama. Bukan orang lain, tapi kita tanya soalan berbeza. Bila kita tanya jantina, jadi 2 kumpulan. Bila kita tanya negeri asal, mungkin jadi 5, 6, 7 dan sebagainya. Demikianlah yang berlaku di sini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bertanyakan sama ada satu perkara baharu itu selari atau bercanggah dengan sunnah. Maka ada 2 saja. Satu perkara baharu yang selari dengan sunnah, namanya bid'ah yang terpuji. Dan satu lagi perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah, namanya bid'ah yang terkeji. Sementara Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala bertanya apa hukum bid'ah.
Lalu hukum syarak, hukum ni ada 3 jenis ya. Satu hukum yang hukum dulu apa makna dia? Kita kena faham takrif hukum ya. Hukum takrifnya adalah isbatul amri au nafyuhu. Menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu, itu namanya hukum. Maka boleh ditetapkan atau dinafikan dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah namanya hukum syarak. Boleh ditetapkan atau dinafikan dengan akal fikiran seseorang, itu namanya hukum akal. Boleh ditetapkan atau dinafikan dengan berulang kali cuba. Dia cuba macam ni, jadi macam tu. Cuba lagi, jadi benda yang sama. Cuba lagi, jadi benda yang sama. Maka itu dia namakan hukum adah. Ya, hukum adat. Maka yang difokuskan di sini adalah hukum syarak, iaitu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin imma bit-talab atau bit-takhir. Itu takrif hukum syarak, iaitu perintah Allah yang bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Jadi orang tidak mukallaf seperti orang gila, seperti kanak-kanak, perbuatan mereka itu tak ada hukum. Misal orang tanya, apa hukum orang gila bunuh orang? Dia tak ada hukum sebab dia gila. Tapi pemerintah kena sekatlah orang gila daripada memudaratkan orang lain. Mungkin ditahan di pusat tertentu dan sebagainya. Tapi nisbah pada hukum, tak ada hukum. Kerana dia tidak mukallaf. Kemudian sama ada dengan dituntut atau diberi pilihan. Hukum syarak ada dalam bentuk tuntutan. Dalam bahasa Arab disebut talab ataupun takhir. Takhir ini diberi pilihan. Okey, so kat situ ada 2. Asalnya hukum syarak yang bersangkutan dengan orang mukallaf ada 2. Tapi akhirnya jadi 5. Macam mana boleh jadi 5? Yang dituntut itu kita pecah 2 dulu. Satu, tuntut buat, maknanya diperintah supaya kita melakukan. Satu lagi tuntut tinggal, makna dilarang, jangan kita lakukan. Perintah boleh dalam bentuk suruh, perintah boleh dalam bentuk larangan. Kemudian suruh juga ada 2 level ya. Kalau kita itu disuruh melakukan sesuatu perbuatan dengan suruhan yang putus, maknanya tak ada pilihan, memang kena buat. Kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa, itu namanya wajib. Kalau disuruh buat tapi masih ada kelonggaran, kalau buat dapat pahala, tapi kalau tak buat tidak sampai berdosa, itu namanya sunat ataupun mustahab. Kemudian tuntut tinggal, yang kata jangan buat tu, larangan. Dia juga ada 2 level. Kalau dituntut kita meninggalkan satu perkara dengan putus, tak ada pilihan, kalau kita buat berdosa, itu namanya haram. Kalau dituntut kita meninggalkan tapi masih ada kelonggaran, kira-kiranya kalau buat taklah berdosa, itu namanya makruh. Jadi sudah ada wajib, sunat, haram, makruh. Itu bawah banner tolak, tuntut. Bawah banner takhir yang diberi pilihan tadi, ada satu hukum namanya mubah ataupun harus dibenarkan. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah. Jadilah hukum syarak yang taklifi, yang berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf ada 5. Oleh itu, kalau ditanya apa hukum bid'ah, boleh jadi salah satu dari 5. Sebab itulah Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala membahagikan bid'ah kepada 5. Bukan khilaf dengan Imam Syafi'i, tidak, tapi bertanya soalan yang berbeza. Jadi kita kena faham, nombor 1, bid'ah bukan hukum. Kerana kebelakangan ini ada kekeliruan, mungkin hatta di kalangan sebahagian ustaz juga. Bila jemaah tanya, ustaz apa hukum perkara ini, dia jawab bid'ah. Jawapan dia belum menjawab soalan. Kerana jemaah yang bertanya, tanya hukum. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah hanya nama kepada benda yang baharu yang dahulunya tak ada. Hukum salah satu dari yang 5 tadi. Jadi kita lihat contoh setiap satu daripada 5 jenis bid'ah berdasarkan hukum. Pertama, bid'ah wajibah. Bid'ah perkara baru, tapi kalau kita tinggalkan berdosa. Contoh, iaitu bagi orang yang ingin memahami Quran dan hadis, nak keluarkan hukum daripada Quran dan hadis, maka dia wajib
memahirkan diri dia dalam ilmu nahwu bahasa Arab ataupun grammar bahasa Arab. Sedangkan belajar memahirkan diri nahwu bahasa Arab ini adalah bid'ah. Tidak berlaku di zaman Nabi SAW, para sahabat belajar nahwu dan sebagainya, tak ada. Bukan tak ada nahwu, tapi nahwu itu sudah embedded dalam diri mereka sebagai orang Arab yang asli, yang bercakap bahasa Arab semenjak dari kecil, memang sudah bernahwu bahasa mereka itu. Maka mereka tak belajar nahwu. Kemudian bila Islam berkembang, ramai orang-orang ajam. Orang ajam maknanya non-Arabs. Non-Arabs yang masuk Islam. Bila non-Arabs, mereka ni dari segi bahasa kurang. Mereka tak ada the expertise, mereka tak ada the feel yang ada pada orang asal Arab. Tapi mereka ada yang nak jadi pakar dalam bidang agama, mereka nak keluarkan hukum daripada Quran dan hadis, maka untuk mereka ini wajib belajar nahwu bahasa Arab, walaupun belajar itu adalah bid'ah. Jadi memahirkan diri dalam ilmu nahwu bahasa Arab ini adalah bid'ah yang wajib. Tapi ingat ya, hanya untuk yang nak keluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Umpama kita ni, ya kita ambil hukum yang dah disediakan oleh ulama, tak wajib lah. Kalau tak jenuh lah, ramailah kita yang berdosa je. Tak ramai antara kita yang belajar nahwu bahasa Arab. Yang nak mahir nahwu bahasa Arab itu hanya untuk ulama. Dia ada kaedah yang menyebut ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa satu perkara yang tak sempurna sesuatu kewajipan kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut juga turut menjadi wajib. Asalnya belajar nahwu tak wajib. Dan memang untuk ramai di kalangan kita tak wajib pun. Sampai bila-bila pun tak wajib. Macam mana boleh jadi wajib untuk ulama yang nak keluarkan hukum hakam? Asal yang wajib adalah mengikut Quran dan Sunnah. Itu yang wajib. Bukan belajar nahwu. Ya, yang wajib adalah ikut Quran dan Sunnah. Boleh tak ikut Quran dan Sunnah kalau tak faham Quran dan Sunnah? Jelas tak boleh. Nak ikut Quran dan Sunnah, kena faham dulu Quran dan Sunnah. Boleh atau tidak faham Quran dan Sunnah kalau tak pandai nahwu bahasa Arab? Tak boleh. Al-kalam bidunin nahwi la yufham. Percakapan kalau tidak dengan nahwu, tidak boleh difahami. Maka asalnya ikut Quran dan Sunnah wajib. Oleh kerana ikut Quran dan Sunnah jadi wajib, maka memahami Quran dan Sunnah jadi wajib. Oleh kerana tak boleh faham Quran dan Sunnah dengan baik kecuali mahir nahwu bahasa Arab, maka memahirkan diri dengan nahwu bahasa Arab menjadi wajib, walaupun itu perkara yang bid'ah. Saya bagi lagi contoh ya. Bid'ah yang boleh jadi wajib adalah bid'ah at-tas'irul jabri, iaitu compulsory pricing ya. Ataupun kita panggil ceiling price ya. Boleh atau tidak pihak berkuasa menetapkan harga ceiling? Kan baru ni kecoh harga ayam naik. Akhirnya pihak berkuasa tetapkan tak boleh jual ayam lebih daripada sekian harga sekilo. Ya, kalau lebih pada itu salah, boleh kena denda. Apa hukum? Pihak berkuasa menetapkan harga ceiling, asal hukumnya adalah haram. Ya, asal hukumnya adalah haram. Mana tahu haram? Di zaman Nabi SAW, apabila berlaku kenaikan harga, ada sahabat berjumpa dengan Nabi SAW dan meminta, ya, sa'ir, ya Rasulullah, tolonglah tetapkan harga wahai Rasulullah. Sebab tak tahan ya, harga barang naik tinggi. Lalu Nabi SAW decline. Nabi tak mahu. Nabi menjelaskan, Allahu huwal musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga. Apa maksud Allah tetapkan harga? Kan Allah yang tetapkan hujan turun atau tidak, ya, kemarau panjang atau pendek, tanaman menjadi atau tak menjadi. Jadi bila Allah takdirkan kemarau panjang, ya, hujan tak turun, tanaman kurang menjadi, maka supply kurang, demand masih tinggi, harga naik. Kenapa Nabi SAW tak nak tetapkan harga? Kerana pada ketika itu, kalau menetapkan harga, berarti memaksa peniaga menjual pada harga yang dia tidak redha. Barang susah nak dapat. Kalau time barang senang dapat, tak ada masalah jual murah. Kita tengok durian misalnya. Masa time durian banyak, kadang satu kampit tu dia pakai jual RM10, RM20. Tapi kalau time durian susah nak dapat, dia kira kilo. 1 kilo RM20, RM30, RM40, sampai RM50 sekilo. Jadi kenapa? Kerana barang susah dapat. Jadi kalau kita paksa peniaga jual pada harga yang dia tak redha, itu adalah kezaliman. Kezaliman itu haram. Baik. Lama selepas kewafatan Nabi SAW,
para ulama mengeluarkan fatwa bahawa boleh, harus atau wajib pemerintah menetapkan harga siling. Itu kan bid'ah. Ya, zaman Nabi SAW, Nabi tak buat. Bahkan Nabi memberi indikasi menetapkan harga siling itu adalah haram. Kenapa ulama pandai-pandai ubah? Bukan ulama pandai-pandai, ulama pandai. Ada orang kata ulama ni pandai-pandai je. Bukan. Yang pandai-pandai itu kita. Ulama pandai. Ulama tahu apa alasan, apa asas kenapa Nabi SAW tak nak tetapkan harga siling, iaitu menolak kezaliman. Ya. Zaman ulama berfatwa sebaliknya, mereka memerhatikan realiti semasa. Realiti semasa adalah kenakan harga barang bukan kerana barang tak ada, tetapi kerana greed, ketamakan oleh para pedagang. Jadi peniaga yang tamak apa dia buat? Pertama, dia cari komoditi asas. Kalau di negara kita ni mungkin beras, di negara barat atau negara Arab mungkin gandum, yang jadi keperluan utama. Ataupun di negara kita gula pun jadi keperluan utama juga. Walaupun sebenarnya boleh hidup tanpa gula, tapi tak syok lah, tak ada gula. Jadi apa yang dia buat? Langkah pertama, dia akan jadi sole distributor. Dia akan jadi pengedar tunggal. Dia akan monopolize the market dulu. Dia akan monopoli market. Bila dia dah monopolize the market, orang tak boleh dapat barang kecuali melalui dia. Dia pergi kepada step yang kedua, iaitu dia naikkan harga. Kalau dia tak buat step yang pertama, tak boleh. Katakanlah dia naikkan harga terus, orang beli dengan supplier lain. Buat apa saya nak beli dengan awak jual mahal. Tapi bila dia dah jadi sole distributor, orang tak ada pilihan. Dia naik harga macam mana pun, orang tetap terpaksa beli beras. Orang tetap terpaksa beli gula. Orang tetap terpaksa beli gandum misalnya. Maka para ulama mengatakan, sekarang dah terbalik. Dulu, kalau kita tetapkan harga siling, kita menzalimi peniaga. Sebab peniaga tak ada choice. Memang barang tak ada. Terpaksa jual mahal. Tapi sekarang, kalau kita tidak tetapkan harga siling, maknanya kita membenarkan peniaga menzalimi pengguna. Maka menetapkan harga siling walaupun bid'ah, dalam keadaan sebegini hukumnya adalah wajib. Ini namanya, contohnya bid'ah wajibah. Ya, bid'ah baru tapi boleh jadi wajib. Contoh bid'ah yang sunat, iaitu mendirikan sekolah dan juga tempat pengajian. Kenapa sunat dapat pahala? Kerana membantu kepada yang wajib. Yang wajib adalah menuntut ilmu. Ya, bila kita bina sekolah kan senang orang nak menuntut ilmu. Bila kita bina universiti, senang orang nak menuntut ilmu. Baik. Kenapa tak jadi wajib? Tadi nak faham Quran dan sunnah wajib, maka belajar nahwu bahasa Arab wajib. Belajar ilmu wajib, tapi bina sekolah tak wajib. Bezanya adalah kerana yang tadi memang tak ada jalan lain. Tak mahir nahwu bahasa Arab, memang lintang pukanglah kamu faham Quran hadis. Tapi kat sini masih ada jalan lain. Pergi sekolah boleh dapat ilmu, pergi universiti boleh dapat ilmu, mengaji dengan tok guru kat rumah dapat ilmu tak? Dapat juga. Menadah kitab di masjid, dapat ilmu tak? Dapat. Ya, dulu masa saya belajar di Perak, saya tumpang-tumpang menadah kitab dengan guru-guru agama yang mengajar di Masjid Surau. Memang ketika itu saya ingat, saya tak tahu sekarang macam mana. Di surau masjid pun pengajian mesti berkitab. Ustaz-ustaz, guru-guru memang bawa kitab, dan jemaah juga bawa kitab. Mereka ke sana kemari kepit kitab. Jadi kitab dah bawa ketiak, ketiak pun bawa kitab. Tapi Masya Allah lah, walaupun kitab bawa ketiak, akhirnya jadi alim. Hasil menadah kitab di masjid saja, bukan masuk sekolah pun, bukan masuk pondok pun, tapi jadi alim, boleh mengajar, ada tauliah. Maka oleh kerana menubuhkan sekolah dan pusat pengajian ini hanya salah satu jalan dapat ilmu, bukan satu-satunya jalan, maka dia tidak sampai jadi wajib. Ya, dia adalah bid'ah yang sunat. Contoh bid'ah yang harus, antaranya bersalam selepas solat. Dahulu mereka bersalam lepas solat subuh dan asar. Kenapa? Dua solat ini kemungkinan kerana tidak ada ba'diyah. Yang lain tu kan ada solat sunat ba'diyah, so tak ada masa nak bersalam, lepas solat buat sunat ba'diyah. Tapi dua waktu ni tidak ada ba'diyah, maka diamalkan oleh masyarakat bersalam. Masyarakat kita lagi tak ada pilih-pilih. Lepas sembahyang apa pun memang bersalam. Nanti lepas Jumaat kan kita bersalam. Walaupun ada ba'diyah, tapi kita salam. Lepas maghrib pun kita salam. Lepas isyak kita salam. Apa hukum bersalaman selepas solat ini? Pernah ditanya kepada ulama besar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa hukum bersalam lepas solat? Jadi Imam Nawawi mengatakan, bersalam-salaman lepas solat ini adalah perbuatan bid'ah.
tidak dilakukan oleh generasi salaf. Jadi ada sebahagian kawan-kawan kita, bila dia dengar macam tu, dia tengok, tengok Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i juga kata bid'ah. Betul. Tapi Imam Nawawi tak macam kamu. Kamu kalau bid'ah semua sesat. Imam Nawawi tidak demikian. Imam Nawawi hanya mengatakan bid'ah berarti perkara ini baharu. Nak tetapkan hukum kena tengok dalil. Bukan hanya kerana baru jadi haram, tidak. Lalu Imam Nawawi yang ada ratusan ribu hadis dalam dada beliau, yang mahir dengan tafsir Quran, yang mahir dengan ilmu bahasa Arab, yang mahir dengan ilmu fiqh, usul fiqh dan sebagainya, Imam Nawawi tak jumpa satu dalil khusus menyuruh bersalam lepas solat. Kalau ada dalil misalnya lepas solat hendaklah bersalaman, mungkin hukumnya wajib atau sunat. Kerana disuruh. Maka ternafilah wajib dan sunat. Dan dalam masa yang sama, Imam Nawawi cari dalil, kotlah ada dalil yang melarang bersalam lepas solat, pun tak ada. Kalau ada dalil yang melarang, mungkin haram ataupun makruh. Kalau larangan itu dua level, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Maka apabila sudah ternafi, wajib dan sunat tidak ada dalil, haram dan makruh juga tidak ada dalil, maka terbaki satu hukum syarak lagi namanya harus. Maka fatwa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bersalam-salaman lepas solat adalah bid'ah yang harus. Bid'ah maknanya baharu, harus tu hukumnya. Itu pun kalau orang itu sebelum solat dah jumpa. Datang awal dah bersembang, dah apa, dah bersalam, dah pun tadi. Tapi oleh kerana dah biasa, lepas solat, salam lagi sekali. Itu yang hukumnya harus. Tapi kalau masuk-masuk tak jumpa lagi pun kawan kita, lepas solat baru nampak kawan kita, itu adalah sunat. Kerana hukum asal, sunat bersalam ketika berjumpa dengan saudara-saudara kita. Macam itu cara ulama mengeluarkan hukum. Tidak gopoh, asal baharu, bid'ah, sesat, masuk neraka, tidak. Baharu ya baharu. Tapi nak menetapkan hukum perlu melihat kepada dalil. Kemudian antara bid'ah yang harus adalah melapangkan urusan makan minum. Apa maksud melapangkan urusan makan minum? Maknanya makan minum kita tu mewah lah. Apa beza cara Nabi SAW makan dengan cara kita makan? Ada setengah orang kata beza hanya pada susunan ayat. Macam mana? Nabi SAW baginda makan sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan. Kan lain maknanya. Makan sikit-sikit itu sunnah Nabi. Sikit-sikit makan itu bid'ah. Nabi SAW tak buat. Kerja banyak makan ni. Sahabat-sahabat Nabi juga tak buat. Ada hari-hari mereka makan, ada hari tak makan, ada hari tak lapar, ada hari lapar. Kan kita tahu Nabi SAW pernah ikat batu di perut. Kerana nak hilangkan rasa lapar. Kerana tak makan. Adakah haram? Tidak. Makan sikit-sikit makan tu bid'ah yang harus. Kerana tidak ada dalil yang mengharamkan. Asalkan jangan kita membazir atau memudaratkan. Masih lagi banyak makan itu hukumnya harus. Dari segi hukum fiqh. Dari segi orang tu sufi, orang tasawuf, mereka memang nak kurangkan makan. Kerana kalau banyak makan, kita kurang ibadah. Malas nak ibadah. Bid'ah yang makruh, seperti menghiasi masjid dengan ukiran. Ya. Kalau ada ukiran-ukiran ni, terutamanya di sebelah depan itu, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Bid'ah ya bid'ah. Kalau nak kira bid'ah, kapet juga bid'ah. Zaman Nabi SAW, di masjid mana ada kapet. Ini sempadan masjid, lantainya hanya pasir saja. Jadi kapet bid'ah, ekor bid'ah, lampu juga bid'ah. Kenapa ukiran yang disebut oleh ulama makruh? Kerana dia tidak ada kena-mengena dengan tujuan masjid. Tujuan masjid apa dia? Nak ibadah, nak majlis ilmu. So apa kena-mengena dengan ukiran? Bahkan boleh melarikan kekhusyukan seseorang kerana melihat kepada ukiran. Beza kapet bagi orang selesa ibadah. Beza ekor juga bagi selesa orang beribadah. Beza lampu, kan kalau tak ada lampu malam susah, kita mungkin terlanggar tiang, terlanggar orang. Maka walaupun bid'ah tapi tidak makruh. Yang makruh ni yang sia-sia, yang tak ada kena-mengena dengan tujuan masjid ditubuhkan. Termasuk kalau tinggi macam ni, kadang-kadang orang gantung chandelier. Apa hukum? Kalau hanya gantung untuk bagi cantik, makruh. Tapi kalau untuk menerangi, maka itu tidak makruh, kerana dia ada tujuan dia. Baik. Dan yang terakhir adalah bid'ah yang haram. Secara ringkas, semua bid'ah dalam akidah haram. Tak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Kerana akidah wajib sama macam akidah Nabi SAW. Bahkan akidah umat Islam semenjak zaman Nabi Adam AS sehingga kiamat, akidah yang sama.
Yang beza mungkin syariat. Syariat Nabi ni lain sikit, syariat Nabi ni lain. Akidah tidak pernah berbeza. Maka akidah kalau baharu, hukumnya haram. Dan sebahagian akidah yang baharu bawa kepada kufur. Ya? Orang tu jadi murtad, terkeluar dari Islam. Seperti akidah Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan lain-lain. Dan ada juga bid'ah dalam perbuatan seperti haji selain daripada di Kaabah. Ada ajaran taslim, haji di Pulau Pinang. Buat solat Jumaat hari Sabtu pernah dicadangkan supaya tak jam. Itu bid'ah yang dalalah, sayyi'ah. Ataupun wanita jadi imam Jumaat atas dasar feminisme, persamaan jantina. Itu bid'ah yang sayyi'ah, dalalah. Jadi bid'ah yang haram boleh berlaku dalam akidah, semuanya adalah haram, dan boleh berlaku dalam fiqh, dalam amalan kalau melanggar hukum. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.